sederhana. Baik, bahasa Dayus tu itu secara umum. Yang kedua, kesimpulan, wanita derhaka. Ada banyak sebab wanita ni derhaka. Melalui perkataannya, perbuatannya, membenarkan ada orang lelaki yang tanpa izin masuk ke rumah, ataupun siapa yang tidak diizinkan suami, tak disukai masuk ke rumah. Isteri yang derhaka menyakiti hati dengan lidah, dengan perbuatannya. Sebab itu bila Nabi sebab wanita ramai dicampakkan ke dalam neraka, Nabi bukan sebut sebab dedah aurat, tak. Nabi bukan sebut sebab tak solat, tak. Sebab tak puasa, tak. Sebab wanita memang, kalau antara lelaki perempuan banyak suka solat sunat ni. Puasa sunat pun ramai perempuan, bak sedekah pun perempuan lagi laju. Tapi Nabi sebut sebab utama wanita dicampakkan neraka adalah kerana dia tidak mensyukuri kebaikan suami. Nabi jawab dengan detail. Nabi kata kerana tidak mensyukuri kebaikan suami, sehingga dia berkata, sepanjang aku nikah tak ada kebaikan apa pun yang kamu buat. Ini kedua. Tadi yang pertama, awak ada awak tak ada sama. Keluarkan ayat tidak memerlukan suami dan tidak mengiktiraf kedudukan suami, peranan suami. Yang kedua Nabi sebut, punca utama dicampak seorang wanita ke dalam neraka adalah dia tidak mensyukuri kebaikan suami, sehingga dia menuturkan kata-kata, sepanjang kita nikah tak ada kebaikan pun yang awak lakukan. Mustahil tidak ada kebaikan, walaupun sedikit. Mungkin ada, mesti ada, tetapi kerana mungkin keburukan yang banyak sampai kita dah tak nampak dah baik suami tu, maka Nabi pesan hati-hati, jangan sampai keluar awak tak ada apa-apa kebaikan pun. Daripada saya berbincang rumah tangga, biasa dengar perkataan ni pada perempuan, Ustazah 30 tahun kahwin, saya tak pernah bahagia, saya derita. Suami duduk sebelah terkulat-kulat. Saya pun tanya, suami pernah tak beli pisang ke apa-apalah makanan? Oh, pernah. Suami pernah bawa pergi makan restoran? Pernah. Suami pernah bagi hadiah tak? Kahwin dah 20 tahun ni pernah bagi hadiah? Oh, pernah. Tadi puan kata sepanjang kahwin ni semua derita belaka. Ini perkataan emosi, betul kan? Bila sedang sedih, suami ada perempuan lain sekian-sekian, dia pun terus sebut tak ada kebaikan sepanjang hidup berkahwin dengan ni, semua derita, saya sabar sepanjang 20 tahun ni. Sebab orang perempuan emo, orang lelaki ego. Bila ego, orang lelaki kadang susah nak minta maaf bila dia buat salah. Dia susah nak mengiktiraf kebaikan isteri bila ego. Dia mudah menggunakan kuasanya lalu memberikan arahan yang tidak sepatutnya sampai menzalimi isteri. Dia kata minggu ni balik rumah mak saya, minggu depan balik rumah mak saya, minggu depan rumah mak dia je setiap minggu. Jadi lelaki banyak tergelincir menjalankan tanggungjawab kerana ego, perempuan pula tergelincir kerana emo. Dayus dan juga derhaka, nusyus kita perlu hindari, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah berikan kita keluarga sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, auzubillahi minasyaitonir rajim, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Sadaqallahul azim, yang bermaksud di antara tanda-tanda kebesaran Allah, kehebatan Allah, Allah memberikan kepada kamu, Allah menjadikan daripada diri kamu pasangan supaya kamu rasa tenang dan tenteram, dan Allah mengurniakan kepada kamu sakinah, rasa sakinah, mawaddah, kasih sayang, warahmah. Warahmah. Boleh 1 minit lagi ya? Bila sebut rahmah, saya teringat ada seorang alim ni, seorang syekh ni, guru ni, dia sebut pada kami berdua masa tu, depan kami berdua. Bila kita jumpa orang alim, kami minta nasihat. Dia kata, Ustazah, untuk sakinah, untuk mawaddah, insya-Allah mudah untuk dicapai dalam rumah tangga. Rumah tangga tenang, rumah tangga berkasih sayang. Bukan tak bergaduh, maksudnya untuk tenang, berkasih sayang. Yang paling mahal nak dapat dalam rumah tangga, rahmah. Siapa dalam rumah tangga dia dapat rahmah, dia dapat syurga Allah. Sekeluarga akan masuk syurga. Boleh jadi 30 tahun kahwin belum tentu dapat rahmah. Boleh jadi 40 tahun kahwin belum tentu dapat rahmah. Dia tanya saya, rahmah apa dia kalau kita dapat rahmah? Saya jawab, dengan dapat syurga. Sebab nak dapat syurga
dengan rahmat Allah. Tapi nak dapat rahmat Allah macam mana, dia tanya. Kan Nabi SAW bersabda, sesungguhnya kamu tidak akan selamat daripada api neraka kecuali dengan rahmat Allah. Lalu sahabat ni bertanya, ya Rasulullah, adakah kamu pun sama? Aku pun sama. Maksud Nabi kata, saya pun sama. Saya tak akan selamat daripada api neraka Allah tanpa rahmat Allah. Subhanallah. Kita pun berfikir, macam mana nak dapat rahmat Allah? Mesti dengan amal soleh. Mesti melalui keluarga. Keluarga tu jalan untuk dapat rahmat Allah. Dia kata, apabila seorang suami dan isteri sampai tahap boleh redha dengan keburukan pasangan, boleh redha dengan keburukan pasangan, boleh memaafkan dosa dan kesilapan maksiat pasangan, dan dia memahami bahawasanya keluarga adalah untuk dapat rahmat Allah. Macam mana nak dapat rahmat Allah jika diuji, kita cari jalan excuse. Bila diuji, lari. Hadapi ujian itu demi dapat rahmat Allah. Subhanallah, Allahu Akbar. Dia kata bertahanlah bagaimanapun, kecuali kalau dipukul sepak terajang, yang tu dah tak ada rahmat lah. Wajib menyelamatkan diri. Ini cerita masalah akhlak, masalah tak sefahaman, masalah perasaan kasih sayang dah pudar. Kita sebut tadi sakinah, mawaddah, kasih sayang. Kalau dua ni tak ada sakinah, tak ada kasih sayang, ustazah, rumah tangga kami tak ada kasih sayang, masing-masing buat hal masing-masing tak. Tenang pun dah tak ada, tengok muka lagi serabut. Jadi kami dah tidur bilik asing. Saya kata bertahan kenapa sekarang? Kerana anak-anak. InsyaAllah, mudah-mudahan saya doakan rumah tangga ni walaupun bertahan kerana anak-anak, satu hari nanti Allah akan kembalikan sakinah dan mawadah. Sebab anda sedang bertahan dengan rahmat Allah. Dengan rahmat Allah anda bertahan sekarang. Sebab apa? Dalam tempoh ini puan tengah sabar kan? Memang ustazah, kalau tak sabar sebab kami kena berlakon depan anak. Tuan pun sabar kan? Betul, dua-dua sedang sabar. Rahmat Allah turun. Orang-orang yang sabar dalam rumah tangga, sabar sekian, sabar, sehinggalah salamun alaikum bima sabartum. Salam sejahtera disebabkan sabar kamu di dunia dahulu. Ini adalah salam yang akan diterima orang-orang yang sabar masuk ke dalam syurga Allah. Sabar dalam rumah tangga adalah sebesar-besar sabar. Kita diuji dengan kawan, boleh lagi hadap. Uji dengan jiran, boleh lagi hadap. Uji dengan pasangan, teman sebilik, teman serumah, oh memang berat ujian. Masya Allah. Mudah-mudahan kita mendapat sesuatu pada malam ini. Berpegang teguhlah dengan iman, berpegang teguhlah dengan sabar dan syukur. Moga Allah berikan kita kemenangan dalam perjuangan rumah tangga. Allah berikan kita kemenangan dalam menghadapi ujian demi ujian dalam rumah tangga, dalam mendidik anak-anak kita. Semoga Allah mengumpulkan kita kembali. Allahumma ja'alna min ahli jannatil firdaus bighairi hisab wa ghairi azab. Ya Allah, golongkanlah kami dalam syurga firdausmu tanpa dihisab, tanpa diazab ya Allah. Wala taj'alna min ahli nar, dan jauhlah kami daripada azab api neraka-Mu ya Allah. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.